Assalamualaikum, bersama saya Cikgu Leila. Kita akan tengok matematik tingkatan 4, bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Standard kandungan 9.1, peristiwa bergabung. Standard pembelajaran 9.1.1, memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Okey, kita tengok apakah itu peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Sekiranya peristiwa itu hanya ada satu, kita tak boleh panggil ia adalah peristiwa bergabung. Okey, sebagai contoh, boleh rujuk buku teks muka surat 244 di mana terdapat dua orang murid sedang bermain gunting, batu dan juga kertas. Murid pertama gunting, batu, kertas. Murid kedua juga gunting, batu, kertas. Apabila murid pertama membuat gunting, murid kedua kemungkinan membuat batu atau kertas atau gunting. Mungkin juga murid pertama ini membuat batu. Murid kedua mungkin akan buat gunting, mungkin juga kertas dan mungkin juga batu. Mungkin juga murid pertama ini membuat kertas. Murid kedua membuat gunting, mungkin batu, mungkin juga kertas. So, kesudahannya ialah gunting batu, gunting kertas, gunting gunting. Batu gunting, batu kertas, batu batu. Kertas gunting, kertas batu, kertas kertas. Jumlah bilangan kesudahan yang mungkin ialah 3 darab 3 sama dengan 9. Peristiwa untuk murid pertama iaitu gunting, batu, kertas. Ada 3. Peristiwa untuk murid kedua, gunting, batu, kertas. Juga 3. Maka 3 darab 3 mempunyai bilangan sampelnya, jumlah bilangan kesudahan ialah 9. Secara generalisasi, NS sama dengan NA darab NB, iaitu NS ialah jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. NA ialah bilangan kesudahan peristiwa A. NB ialah bilangan kesudahan peristiwa B. Okey, kita tengok bagaimana nak menulis ruang sampel. Tadi kita dah tulis kesudahan yang berlaku, maka ruang sampel hanya tulis di dalam bentuk dalam kurungan berserta koma dan di depan serta belakangnya ada curly bracket. Ini adalah satu cara yang menulis ruang sampel dengan betul. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang pertama di muka surat 245. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. 5 keping kad berlabel dengan huruf T, E, K, U, N tekun dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak, satu demi satu tanpa pemulangan. Apa maksud tanpa pemulangan? Ialah apabila kita ambil kad yang pertama, kad yang kedua tidak boleh sama dengan kad yang pertama. Okey, ini cara penyelesaiannya. Okey, kad yang pertama diambil ialah huruf T. Okey, huruf T. Maka kad yang kedua ialah E, K, U, N yang berada di dalam kotak. T tidak mungkin berlaku untuk kad yang kedua kerana T tidak dikembalikan semula. Tiada permulangan. So, kad kedua mungkin huruf E, mungkin huruf K, mungkin huruf U, mungkin huruf N. Maka kesudahannya ialah TE, TK, TU, TN. Mungkin juga kad yang pertama diambil ialah huruf E. Maka kad yang kedua ialah kad yang berada di dalam kotak iaitu T, K, U dan N. Kesudahannya ialah ET, EK, EU, EN.
Mungkin juga kad pertama itu ialah huruf K. Kad kedua T, E, U, N. Kesudahannya ialah KT, KE, KU, KN. Mungkin juga kad yang pertama ialah huruf U. Maka kad yang kedua T, E, K, N. Kesudahannya ialah UT, UE, UK, UN. Dan mungkin juga kad yang pertama itu ialah huruf N. Okey. So kad yang kedua ialah T, E, K, U. Maka kesudahannya ialah NT, NE, NK, NU. Okey, itu boleh tulis ini adalah merupakan gambar rajah pokok. So, kita tulis ruang sampelnya kesemua kesudahan yang berlaku tadi dalam kurungan berserta dengan koma dan juga pastikan di depan serta belakangnya ada keli bracket ruang sampel. Okey, soalan ini juga boleh diselesaikan menggunakan jadual, iaitu kad yang pertama TEKUN, kad kedua juga kemungkinan TEKUN. Kalau kamu perasan, kenapa kotak di dalam kotak ini dikosongkan? Ini kerana tanpa permulangan. Di mana bila kita ambil kad T sebagai kad pertama, kad kedua mustahil ataupun tidak mungkin T berlaku. Okey, tak mungkin T akan berlaku. Sama juga bila kad pertama kita ambil huruf E untuk kad kedua tidak mungkin berlaku. K juga tidak mungkin berlaku, UU juga tidak mungkin berlaku, NN juga tidak mungkin berlaku. Maka ruang sampelnya adalah seperti apa yang tertulis di dalam jadual tersebut. Okey, sedikit tambahan info, bilangan sampelnya ialah sama dengan 20. Bila kita kira semua sekali di dalam kotak ini, terdapat bilangan sampelnya 20. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, B. Boleh rujuk buku teks, buku surat 245. B, 2 keping shilling dilambung. A dan G mewakili angka dan gambar masing-masing. Okey, ini adalah duit shilling. Duit shilling yang tertulis 50 mewakili angka. Yang ada gambar mewakili G gambar. So, kita selesaikan dalam bentuk jadual. Okey, bahagian yang pertama ialah duit yang pertama. A, G, angka dan gambar. Dan duit yang kedua, angka dan juga gambar. Okey, so kesudahannya ialah AA, angka-angka, AG, GA dan GG. Okey, ini bermaksud bila kita balingkan duit shilling, duit satu dengan duit shilling yang kedua, tak kira lah duit shilling itu sama jenis, 50 sen, 50 sen, ataupun 50 sen, 20 sen dan berlainan kuantiti pun tak mengapa. Sebabnya setiap duit shilling mempunyai angka dan juga gambar. Okey, so kemungkinan yang berlaku adalah seperti yang tertulis di dalam jadual ini. So ruang sampelnya ialah AA, AG, GA, GG. Ditulis dalam kurungan berserta koma dan depan serta belakangnya ada curly bracket. Okey, bilangan sampelnya ada 4. Okey, kita terus ke praktis kendiri 9.1a. Boleh rujuk buku teks di muka surat 245. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. 2 buah buku dipilih secara rawak daripada sebuah rak buku yang mengandungi 2 buah buku sejarah. Okey, 2 buah buku sejarah. Tapi sejarah yang pertama cikgu labelkan love untuk bezakan yang pertama dengan yang kedua. Kemudian sebuah buku geografi dan sebuah buku matematik. Boleh selesaikan dalam bentuk jadual mudah untuk kamu faham untuk menyelesaikan masalah. Okey, ruangan pertama, buku pertama S1, S2, G dan juga M. Buku yang kedua S1, S2, G dan M. Kalau kamu perasan dalam jadual ini juga ada terdapatnya ruangan kosong. Kenapa? Sama juga konsepnya. Bila kita ambil ke buku sejarah yang pertama yang ada tanda love ini, buku sejarah yang pertama, yang kedua, yang kita ambil buku yang kedua, tidak mungkin berlaku buku yang sama. So, ini tidak mungkin. Okey, ini pun tidak mungkin. Sama juga bila kita ambil buku yang pertama itu geografi, buku yang kedua
Tak bolehlah geografi sebab geografi ada satu sahaja. So, ini tidak mungkin berlaku. So, ini juga tidak mungkin berlaku. So, ruang sampelnya ialah seperti ini. Okey, ditulis dalam kurungan berserta dengan koma. Depan dan belakangnya ada curly bracket. Dan bilangan sampel keseluruhannya adalah 12. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Jantina anak bagi keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Kita tahu peristiwa jantina ini ialah perempuan dan juga lelaki. So, kita andaikan anak pertama, anak kedua. Anak pertama mungkin lelaki, anak kedua mungkin lelaki. Anak pertama ni mungkin lelaki, anak kedua mungkin perempuan. Anak pertama mungkin perempuan, anak kedua mungkin perempuan. Anak pertama mungkin perempuan, anak kedua mungkin lelaki. Beginilah kita teka kemungkinan yang berlaku jantina anak bagi sebuah keluarga. So, kita selesaikan dalam bentuk jadual. Bahagian ini adalah anak yang pertama, atasnya adalah anak yang kedua. So, kesudahannya ialah lelaki-lelaki, lelaki-perempuan, perempuan-lelaki, perempuan-perempuan. Okey, ini adalah ruang sampel. Sama juga kita tulis dalam kurungan berserta dengan koma dan depan serta belakangnya ada curly bracket. So, sedikit tambahan iaitu bilangan sampelnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bilangan sampel. Dan soalan yang ketiga masih sama buku teks, muka surat 245. Okey, sebiji dadu adil dan sekeping shilling adil dilambung secara serentak. Apa maksud adil? Okey, ini adalah dadu adil. Di mana dadu yang adil ada 6 permukaan dan ada 6 nombor. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Pernah tengok cerita Piramli di mana dia mempunyai dadu yang tidak adil. Setiap permukaan dadu adalah nombor 2. Kan? Kalau siapa yang tengok tu boleh tahulah. Itu ialah dadu tidak adil. Dadu yang adil ada 6 permukaan dan ada 6 nombor. Okey, duit shilling yang adil ada 2 permukaan, ada angka dan juga gambar. Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Kita selesaikan dalam bentuk jadual. Iaitu di ruangan ini mewakili dadu, di atas ini mewakili duit shilling, angka dan juga gambar. Dibaling secara serentak bermaksud mana-mana baca dulu pun tak mengapa. Okey, sama ada nak tulis satu dadu dulu baru shilling atau shilling dulu baru dadu. Okey, sebab dia baling secara serentak. Okey, di sini cikgu buat dadu duit shilling. So, dadu itu bila kita baling secara serentak, dadu tu mungkin dia akan tunjuk pada nombor 1. Duit shilling ni mungkin dia tunjuk pada angka. Okey, pada angka. Dan mungkin juga masa kita baling tu, dadu tu menunjuk pada nombor 1, duit shilling pada angka dan seterusnya lah. Okey, so kita akan dapat 1A, 1G, 2A, 2G, 3A, 3G, 4A, 4G, 5A, 5G, 6A, 6G. So, bagaimana nak tulis ruang sampel? Sama seperti tadi. Tulis dalam kurungan berserta koma. Okey, berserta koma. Depan dan belakang ada curly bracket. Dan sedikit tambahan, bilangan sampelnya ialah sama dengan 12. Okey? Setakat itu sahaja penerangan cikgu berkaitan dengan bab 9. Okey, standard pembelajarannya 9.1.1. Cikgu berharap semua murid dapatlah menguasai tajuk ini dengan baik. Okey, itu sahaja dari cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.